Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua penonton Lubna TV. Tahun 2021 telah pun diisytiharkan sebagai Tahun Pertanian Negeri Terengganu. Maka di dalam Belanjawan Negeri 2021 telah diumumkan satu peruntukan besar untuk sektor pertanian. Ianya tidak lain dan tidak bukan untuk memperhebat sektor pertanian dan industri makanan sekaligus untuk menjana semula ekonomi dan pendapatan rakyat. Bagaimanakah peruntukan besar itu akan disalurkan secara saksama untuk keseluruhan sektor pertanian dan apakah program-program terlibat di sepanjang Tahun Pertanian Negeri Terengganu? Justru Lubna TV akan bertemu dengan Yang Berhormat Dr. Azman Ibrahim selaku Pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian, Industri Makanan, Perladangan, Komoditi dan Pembangunan Luar Bandar Negeri untuk mendapatkan penjelasan daripada Yang Berhormat berkenaan perkembangan terkini pelaksanaan Tahun Pertanian Negeri Terengganu 2021. Dengan itu teruskan menonton. Mari kita saksikan. Okey, jadi saya sekarang berada di dalam di pejabat Yang Berhormat Dr. Azman Ibrahim di Wisma Darul Iman. Jadi Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi kita sekarang bersama Dr. Yang Berhormat Dr. Azman Ibrahim selaku Pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian, Industri Makanan, Perladangan, Komoditi dan Pembangunan Luar Bandar Negeri Terengganu. Kita akan mendapat perkembangan terkini berkenaan Tahun Pertanian Negeri Terengganu 2021 daripada Dr. Azman sendiri. Jadi Doktor, kita terus kepada soalannya. Doktor. Okey Doktor, jadi kita telah sedia maklum kebiasaannya kita dengar Tahun Melawat Malaysia, Tahun Melawat Terengganu dan di negeri Terengganu ada istimewa sedikit iaitu Tahun Pertanian Terengganu. Jadi apakah signifikannya tahun 2021 ini diisytiharkan sebagai Tahun Pertanian Terengganu? Silakan Doktor. Okey, baik. Terima kasih kerana sudi untuk bertandan dan berbicara tentang sektor pertanian negeri Terengganu, khususnya Tahun Pertanian Terengganu 2021. Jadi Tahun Pertanian Terengganu ni telah diisytiharkan oleh Bapa Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu semasa persidangan dalam titah perasmian persidangan Dewan Undangan Negeri bulan Mac 2020, di mana Tuanku telah mengisytiharkan 2021 sebagai Tahun Pertanian Terengganu. Apa justifikasi dan apa kewajaran diisytiharkan sebagai Tahun Pertanian Terengganu? Ada beberapa perkara besar lah. Yang pertama, kita perlu sedar bahawa di Terengganu 70% daripada penduduk berada dalam sektor pertanian, sektor penternakan, perikanan dan juga industri makanan. Dan bila kita sebut pertanian, sebenarnya dia dah meliputi keempat-empat sektor ni. Empat sektor. Jangan bila kita sebut pertanian nanti ditanya nelayan mana, penternak mana, dia dah meliputi. Sebab tu dia cuma ada Menteri Pertanian, dia tak ada Menteri Nelayan, dia tak ada Menteri Penternak, tak ada. Yang kedua, kalau kita tengok kepada laporan daripada Jabatan Perangkat Malaysia 2019 di mana dilaporkan ekonomi Terengganu menunjukkan peningkatan dari segi KDNK. 2018 kita berada pada paras 2.8%, 2019 meningkat kepada 3.3%. Dan peningkatan ni didorong oleh dua sektor utama. Yang pertama sektor pertanian, yang kedua sektor perkhidmatan. Bermakna sektor pertanian ni adalah sektor utama yang menyumbang kepada peningkatan KDNK negeri. Sektor pertanian sendiri menunjukkan peningkatan daripada tahun 2018 pada paras negatif 2.5% kepada 6% pada tahun 2019.
Jadi dalam tempoh setahun kita bekerja, kita dah tukar angka negatif kepada angka positif. Dia tak besar, tapi sekurang-kurangnya perjalanan yang jauh ni dia bermula daripada langkah yang pertama. Dan kita tengok sekarang ni rakyat kita mula melihat bagaimana potensi pertanian sebagai suatu kerjaya. Bila kita turun bertemu dengan kelompok petani dalam pelbagai program kemasyarakatan, sama ada turun padah, program dialog, program CSR gotong royong dan sebagainya, yang hadir ni majoritinya adalah orang muda. Suatu ketika dulu kalau disebut program pertanian yang hadir ni paling muda pun 5 series, 6 series kalau tak 7 series. Tapi sekarang ni yang 20-an, yang 30-an. Maknanya anak muda kita mula melihat pertanian ni adalah satu kerjaya. Dulu siapa yang jadi petani? Orang yang tak pas research. Bila tak ada tempat nak pergi, tak ada arah dah kerja, kita jadi petani lah. Sekarang ni orang mula melihat pertanian sebagai satu kerjaya. Dan kalau kita nak bantu rakyat kita, kaedah yang paling mudah ialah kita pergi di mana majoriti rakyat kita berada. Kalau ditanya di Terengganu di mana majoriti rakyat kita berada, jawabnya 70% berada dalam sektor pertanian. Jadi kita perlukan satu lonjakan besar, satu wow factor untuk perkara ni ditingkatkan dalam satu tempoh yang singkat. Dan satu lagi kelebihan sektor pertanian negeri Terengganu kerana kita dah ada blueprint kita yang kita namakan sebagai Pelan Strategik Pertanian Negeri 2019-2023. Satu pelan perancangan jangka panjang 5 tahun. Jadi orang tak perlu tanya pertanian Terengganu nak buat apa, tak perlu tanya sebab kita dah ada hitam putih secara teratur, satu pelan yang kita rangka melibatkan semua pihak, daripada tenaga akademik, universiti sehingga kepada jabatan-jabatan yang terlibat dalam sektor pertanian sehingga kepada penggiat-penggiat sampaikan petani yang berada di lapangan pun kita jemput sekali untuk bersama-sama merangka pelan strategik ni. Kalau boleh saya istilahkan, inilah dia pelan daripada kita untuk kita. Biasanya orang buat pelan strategik mereka bayar konsultan, bayar 1 juta, 2 juta, tapi akhirnya ia menghasilkan pelan yang tidak berpijak di bumi nyata. Yang kita buat ni ialah pelan daripada kita untuk kita, dan kita yang akan bertanggungjawab untuk melaksanakannya. Dan saya sangat optimis bila kita tengok anak muda mula melihat sektor ni boleh dijadikan sebagai satu kerjaya. Anak muda ni kelebihannya tenaga kuat, semangat masih tinggi, kemudian mereka ni orang yang berilmu dan bersedia untuk belajar. Sebenarnya kepakaran yang kita ada di jabatan-jabatan kita ni mencukupi. Cuma bagaimana kita nak channel pada satu saluran yang betul dan letakkan sektor pertanian kita ni pada satu posisi yang terhormat. Dan kalau kita tengok dari segi bajet, bajet ni menggambarkan hala tuju kita. Tahun 2019, bajet yang pertama yang kita buat sebagai kerajaan, pertanian diberikan peruntukan 5 juta ringgit. Kemudian berlaku beberapa pemotongan tinggal 2 juta lebih. 2 juta untuk jaga 4 sektor: pertanian, perikanan, penternakan, industri makanan bagi satu negeri. Memang tersangat sedikit. Tapi kita bekerja. Kita bekerja, dia ibarat macam seorang ayah yang ada ramai anak. Kita tak boleh mengeluh. Kita mesti pergi cari sumber-sumber lain yang ada di Putrajaya dan sebagainya. Termasuklah dalam masa yang sama kita mesti libatkan pelabur. Dalam masa yang sama rakyat kita tak abaikan, tetapi kita juga memerlukan projek-projek berimpak tinggi, kerana dia akan menjana peluang pekerjaan, pemindahan teknologi, penyediaan infrastruktur dan sebagainya yang tentu tidak mampu disediakan oleh rakyat kita. Jadi dalam perancangan kita ni, rakyat merahan di bawah, fokus kita. Dalam masa yang sama, pelabur-pelabur besar juga kita alur-alurkan. Maknanya tidak ada pemain yang tertinggal ataupun yang tidak diberikan perhatian dalam sektor yang sebenarnya membekalkan sumber makanan. Sebab itulah saya letak Pelan Strategik Pertanian Terengganu ni, apa fokus utama kita? Nak menjadikan Terengganu sebagai sebuah negeri pengeluar makanan, ataupun disebut sekarang ni dengan istilah food security. Ini target kita. Jadi dengan target ni kita bergerak. Sebab tu kalau ada permohonan tanah baru kerajaan untuk penanaman sawit, getah dan sebagainya, kita sudah tidak pertimbangkan di negeri Terengganu.
kita kira memadai, manage mana yang dah sedia ada itu sudah mencukupi. Pembukaan tanah-tanah baru kerajaan dikhususkan untuk pengeluaran makanan. Tanahlah apa sahaja yang boleh menghasilkan makanan, dia berada seiring dan selari dengan plan strategik kita. Jadi 2021 bermula 2019 kita laksanakan plan, 2020 kita dalam perjalanan, 2021 ni saya anggap sebagai kemuncak kepada pelaksanaan plan strategik. 2022 tu kita dah mula menuai hasil, 2023 kita dah nak tutup plan 5 tahun kita. Jadi memang bertepatan sangat kemuncak kepada pelaksanaan plan strategik ni kita isytiharkan sebagai tahun pertanian Terengganu 2021 yang di dalamnya ada sebanyak 72 program. Jadi kalau nampak esko pertanian macam kerak sikit, turun padan, macam-macam program itu sebahagian daripada agenda 72 program kita yang ada sepanjang tahun sehinggalah bulan 11. Bulan 12 tu kita dah tutup kalender kita dah. Dan ada 13 projek besar yang kita nak laksanakan dengan mengambil kira tahun 2021 ni kita dapat bajet yang agak besar dalam belanjawan yang dibentangkan oleh Amat Berhormat Menteri Besar baru ni. Kita dapat dalam lingkungan 25.3 juta. Dia tidak terlalu besar tetapi memberikan kita ruang langkah yang lebih panjang untuk kita bergerak ke depan, insya-Allah. Okey, sangat menarik. Sebabnya dia bukan tepat, memang orang kata kemuncak dah ya doktor. Rupanya menarik sangat sebabnya dah ada pelan strategik tu sudah ada. Maknanya kata bukan bila di isytiharkan tahun pertanian baru nak merancang. Rupanya sedang dirancang dan di kemuncaknya sebenarnya tahun 2021 ini pelan strategik pertanian ya. Jadi seperti yang doktor sebut tadi, pelonjakan dari segi peruntukan bajet itu sendiri untuk sektor pertanian 25 juta. Jadi bagaimana ya 25 juta itu diagihkan di seluruh sektor pertanian ini? Ada beberapa fokus dan tumpuan yang kita beri dalam bajet 25 juta ni dan dia sebenarnya seiring dengan plan strategik kita. Sebab tu bila kita bincang dari segi bajet dengan pihak perbendaharaan dan pihak keuangan negeri, dalam konteks pertanian tidak banyak persoalan yang timbul. Kerana mereka tak perlu tanya lagi nak buat apa, nak ke mana. Kerana hala tuju kita sudah jelas. Jadi bila kita ada hala tuju yang jelas, dari segi pembaziran masa untuk jawab soalan itu dan ini, kita sudah tak perlu lagi. Nak tengok apa yang pertanian nak buat, ini kita dah ada plan lagi. Jadi di antara fokus kita ialah makanan asasi, padi ataupun nasi. Sekarang ni SSL ataupun self sufficient level, kadar cukup sara diri beras di negeri Terengganu hanyalah sekitar 50%. Paling tinggi pun naik 53, maknanya 47% lagi kita makan beras yang dibawa daripada negeri lain ataupun beras import. Dan padi ni sampai bila-bila pun akan jadi tumpuan kita selagi kita makan nasi. Kecuali bila sampai suatu hari orang Terengganu start makan pizza, kita fikir lain lah. Sekarang ni kita masih makan nasi. Kita ada sawah padi seluas lebih kurang 12,000 hektar. Tumpuan utamanya di Besut dan juga di Setiu, dan ada juga di daerah-daerah lain, antaranya di Hulu Terengganu, ada di Maran, sikit di Kuala Terengganu, tapi fokusnya ialah Besut dan Setiu yang dikira kawasan jelapan padi utama negeri Terengganu. Daripada 12,000 hektar, 5,000 berada dalam jelapan padi. Di bawah Aida Ketara namanya. Jelapan padi ni macam Kadah, macam Mada, itu jelapan padi. Kalau kita di Terengganu, Aida Ketara. Aida ni kawasan pertanian bersepadu lah, ringkasan dia Aida. Ketara Terengganu Utara. Jadi kawasan ni dikira sebagai kawasan utama pengeluaran padi beras negara. Kalau di Kedah ada lebih kurang 100,000 hektar, kita di Terengganu tak banyak, 5,000 hektar sahaja dalam kawasan Aida Ketara. Yang ni dari segi infra, sistem pengairan, kemudahan sawah dan sebagainya agak lengkap. Jadi tinggal lagi 7,000 hektar yang berada di luar jelapan. Yang ini agak sederhana, malah tempat-tempat yang agak dhaif dari segi infra, sistem pengairan dan sebagainya. Maka yang ni kerajaan negeri perlu ikut serta dalam nak membangunkan. Sebab tu tahun lepas 2020
bajet untuk kita baiki sistem pengairan sawah padi hanya 800,000. Tahun ni kita tingkatkan kepada 4 juta ringgit. Wow. Jadi peningkatan lebih daripada 4 kali ganda, Yes. yang menggambarkan kita berada pada satu hala tuju yang betul. Jadi kalau kita kata kita nak pertingkatkan food security untuk makanan asasi kita, tapi bajet yang kita beri jumlah yang tidak menggambarkan keseriusan kita, maknanya kita meletakkan satu plan yang tidak seiring dengan tindakan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya sebut pertanian antara penyumban utama kepada KDNK. Okay? Yes. Dan KDNK pertanian meningkat daripada negatif 2.5% kepada 6%. Jadi 8.5% lah meningkat lah. Peningkatan ni didorong oleh peningkatan hasil daripada sumber perikanan marin. Maknanya perikanan laut. Okay. Perikanan laut meningkat di antaranya kerana tindakan kita secara berterusan dan secara sangat intensif dalam program memperkayakan sumber perikanan. Memperkayakan sumber perikanan ni, labuh tukung, labuh unjang, kita buat rumah ikan. Daripada Besut sampailah ke Maman, sebab kita ni negeri yang paling panjang pantai di semenanjung Malaysia. Pantai kita daripada Kemaman sampai ke Besut dalam 245 km. Nelayan kita ada dalam 7,000 orang. Okay? Tapi isunya ialah sumber perikanan kita, laut kita tak berapa ada ikan. Bila tak berapa ada ikan, kita kena panggil ikan mari. Nak panggil ikan mari ni kita kena buat rumah. Rumah ni yang kita panggil tukun ataupun unjang. Dan dalam Malaysia ni hanya Terengganu satu-satunya negeri yang turut menyumbang dana kepada program memperkayakan sumber perikanan. Negeri lain hanya bergantung kepada bajet pusat sahaja. Tahun lepas pusat bagi 200,000. Kerajaan negeri bagi 300,000. Tahun ni kerajaan negeri bagi 1.2 juta. Peningkatan dalam 4 kali ganda. Yang kerajaan pusat nak bagi tak pasti lagi. Tapi kita mengharapkan angkanya tak jauh daripada yang negeri bagi, sebab terbukti bila kita fokus betul kepada program memperkayakan sumber perikanan ni, pendapatan nelayan kita meningkat. Jadi kalau orang tanya sebab apa tak buat program bagi pukak, sebab apa tak buat program bagi bubu kepada nelayan, jawabnya kerana kita turun bertemu dengan para nelayan, bukan itu masalah. Okay. Kita perlu mendapat satu gambaran yang betul daripada lapangan untuk kita merancang tindakan yang betul. Jadi kalau nelayan mengadu laut tak berapa ada ikan, hasil tangkapan berkurangan, kita pergi bagi pukak, jadi maknanya tak berapa cerdik lah. Dia tak kena dengan masalah, penyelesaiannya bukan fokus kepada masalah. Okay. Dalam masa yang sama, kita juga tumpu kepada program memperkayakan sumber perikanan untuk nelayan darat. Nelayan darat ni bukan nelayan duk atas darat, nelayan air tawar, nelayan tasik, nelayan sungai, nelayan dalam atas darat ni, tasik sungai kita tak boleh buat unjang, kita kena lepas benih. Kita lepas benih ikan kelah, udang galah, ikan sebarau, ikan bau, ikan pating, ikan terbur, macam-macam supaya membiak. Dalam masa yang sama kita fokus kepada penguatkuasaan supaya kaedah-kaedah tangkapan yang merosakkan sumber macam tubur, guna karan elektrik semua sekali ni kita cuba atasi supaya perairan kita sama ada tasik, sungai, kolam kaya dengan sumber perikanan. Di situ 1.2 juta. Satu lagi yang kita fokus di Terengganu ni, tanah terbiar kita agak luas. Tanah terbiar kita ada 8,000 hektar lebih. Apa makna tanah terbiar? Tanah terbiar ni makna tanah yang ada tuan. Sama ada tuan tu orang perseorangan ataupun syarikat terbiar tak dimajukan lebih 3 tahun berturut-turut. Yang ni kita panggil tanah terbiar. Jadi bila tanah terbiar, tumbuh semok, tumbuh lalang, ini tak produktif. Orang kita memang suka nak tanah, tapi tak ramai yang nak mengusahakan tanah. Nak tanah untuk apa? Simpan untuk saka anak cucu. Saka kita tak payah bincang, sebab bila kita mati automatik yang kita tinggal akan jadi pusaka. Itu kerja orang yang hidup untuk menguruskan. Sekarang ni kita masih hidup, maka tanggungjawab kita sebagai khalifah memakmurkan bumi Allah.
Di antaranya bila tanah tu diberi oleh kerajaan tanaman tanah pertanian, dia perlu dimakmurkan dengan aktiviti pertanian. Lepas kita mati, jangan bimbang, dia akan jadi pusaka walaupun kita tak simpan untuk pusaka. 8,000 hektar lebih ni kita perlu satu gerakan yang sangat intensif. Dan kerajaan negeri telah menubuhkan jawatan kuasa task force pembangunan tanah terbiar. Kita telah kena pasti dari segi bank datanya, kita telah kena pasti punca dan permasalahannya, kita dah setting dari segi business plan kita dan kita perlu bergerak ke hadapan. Tahun ni alhamdulillah buat pertama kalinya kerajaan negeri memperuntukkan 1 juta untuk pembangunan tanah terbiar. 1 juta ni tak banyak berbanding dengan 8,000 hektar keluasan tanah terbiar, tapi memang kaedah kita tak boleh buat semua, kita jangan tinggal semua. Setiap perjalanan yang jauh ni dia bermula dengan langkah pertama. Jadi kita buat secara berperingkat. Lembu sado di antara tumpuan kita. Lembu sado ni makna lembu baka Cherolis, baka limousin. Kita peruntukkan satu jumlah yang agak besar untuk pembangunan lembu sado dan banyak lagi lah kalau kita nak senaraikan. Di antaranya skim bantuan modal tani. Di situ ada 5 juta. Inilah skim bantuan dana sebab kita tahu anak muda kita nak berusaha, semangat ada. Kesungguhan ada. Kemahiran boleh belajar. Tapak mungkin ada, tapi tersekat pada dana. Maka kita perlu sediakan dana yang sangat mudah. Kalau kita kata pergi ke bank nak penyata tu penyata ni, dokumen itu dokumen ini, yang tentunya anak muda kita tak mampu untuk nak melengkapkan. Maka kita sediakan dana. Syarat dia anak muda ni nak berusaha je, ataupun rakyat kita nak berusaha, walaupun mereka tak boleh tunjuk kertas, tak boleh tunjuk selit gaji, tak boleh tunjuk penyata lembaga hasil dan sebagainya, asalkan mereka nak berusaha, kita bagi dalam bentuk skim pinjaman patuh syariah tanpa faedah dengan maksimumnya 50,000. Jadi 50,000 ni angka untuk rakyat biasa rasanya dah agak besar. Dan mencukupi. Yang ni 5 juta. Dalam masa yang sama, sektor pertanian ni ialah sektor yang terdedah kepada bencana. Sebab kita berada di lautan luas, kita berada tengah padang yang akan terdedah kepada banjir, kemarau, ombak besar, ribut, serangan binatang buas dan sebagainya. Yang ni perlu kita bela. Perlu kita bela sekurang-kurangnya rakyat kita. Contohnya tanaman musnah kerana banjir, mereka boleh dapat modal pusingan untuk beli semula benih sekurang-kurangnya. Walaupun kita tidak mampu ganti semua kerugian, sekurang-kurangnya ada ikan dalam sangkai mati secara beramai-ramai. Sekurang-kurangnya kita boleh bagi satu sumbangan, dia boleh dapat anak benih baru kan. Tabung bencana pertanian tahun lepas baru kita letakkan dalam bajet kita, dengan bajet 500,000, tapi terbukti sangat berkesan. Sebab cepat, kita boleh proses tanpa banyak protokol, tanpa perlu lalu meja yang banyak, dan kita boleh bantu rakyat kita segera. Tahun ni alhamdulillah daripada 500,000 kita tingkatkan kepada 1 juta. Jadi sekali ganda peningkatan. Mudah saya sebut, bila kita dekat dengan rakyat, kita berada di lapangan, kita turun selami sendiri dan kadang-kadang tidak bergantung kepada laporan pegawai. Sebab kadang-kadang laporan pegawai ni kita istilahkan kosmetik. Maknanya apa yang dilaporkan tu semua comel, semua beres belaka, semua selesai belaka, tapi sebenarnya tak selesai. Jadi kita perlu turun sendiri. Turun sendiri, bila kita turun, alhamdulillah kita kita mampu bentuk satu kaedah berfikir yang betul di kalangan pegawai kita. Jangan buat main, sebab Kak Exco mari tengok sendiri. Jadi kalau kita lapor lebih-lebih kurang, laporan tak tepat, dia akan kenalah. Jadi bila kita turun tengok sendiri, kita bawa pegawai-pegawai kita dekat dengan rakyat. Apa yang menjadi hasrat saya, dulu saya perasan di awal-awal kita masuk ke pejabat Exco Pertanian, bila kita sebut kepada rakyat, pergilah pejabat tu, pergilah pejabat ni buat urusan, rupanya rakyat kita ada gap yang sangat jauh dengan jabatan. Gap yang sangat jauh, dia dah letak dalam kepala, pergi pun tak ada siapa nak layan, pergi pun bukan orang cara, sekarang kita tak ada kabel, macam-macam. Jadi stigma ni dia merosakkan sistem penyampaian. Sebab kami pembuat dasar, kerajaan melalui jabatan pelaksana dasar. Exco ni buat dasar, jabatan melaksanakan dasar, rakyat menerima manfaat daripada dasar. Jadi kalau sekiranya kita buat sebaik mana sekalipun dasar, bila sampai pada peringkat jabatan dia putus dengan rakyat, maka dasar tu
rosak dari segi sistem penyampaian. Sebab tu kita kena perbetulkan balik dan nak ubah balik kepercayaan rakyat ni memang ambil masa. Di antaranya saya bawa pengaruh-pengaruh jabatan, pengaruh-pengaruh negeri untuk kita turun jumpa dengan rakyat. Jumpa dengan rakyat, berdialog secara langsung. Malah saya pernah minta supaya pengaruh negeri bagi nombor telefon kepada rakyat. Ada apa-apa kalau pegawai pekat daerah tak layan, telefon terus pada pengaruh negeri. Kalau pengaruh negeri tak layan, telefon ke exco. Biar kita dekat. Memang bila kita bekerja begini, ada orang yang tak berapa suka, ada orang kata letih lah, dulu kita boleh kerja dengan relax dan macam-macam. Tapi gitulah, bila kita memberikan khidmat, memang kita akan letih. Tapi akhirnya kita akan tersenyum bila kita tengok hasilnya nanti. Rakyat kita pelbagai. Kita perlu meraihkan semua. Daripada serendah-rendah level yang buta huruf sampailah setinggi-tinggi pendidikan. Mereka semua rakyat kita. Jadi bila mereka semua rakyat kita, kaedah nak layan rakyat semua sekali ni perlu melalui satu proses yang memang kita akan belajar di lapangan. Dia tak ada dalam buku, dia tak ada dalam seminar. Bila kita turun bergaul dengan rakyat, kita akan tahu apa kehendak mereka dan membolehkan dia peringkat pembuat dasar, kita buat dasar yang betul. Di antaranya dalam menyusun bajet dan sebagainya. Masya Allah, saya semacam terharu sangat rasa dengar, sebabnya memang dalam belanjawan ni pun antara dia punya tema ialah melestarikan kesejahteraan bersama. Ya. Jadi daripada peruntukan tersebut, doktor sebut tadi, terutama tumpuan kepada makanan asasi, pertanian, makanan asasi, penternakan, lembu sado dan sehingga bertabung bencana tu. Betapa prihatinnya kerajaan negeri terhadap sektor pertanian ini. Jadi doktor, seterusnya kita nak tahulah perkembangan pelaksanaan tahun pertanian Terengganu ini dan bagaimana sambutan mereka yang terlibat dalam sektor pertanian terhadap tahun pertanian ini. Okey, baik. Kita mula lancar 25 Januari baru ni. Kebetulan ketika tu PKP. Daripada PKPP turun jadi PKPB, akhirnya turun lagi jadi PKP. Jadi walaupun PKP, kami berbincang kita tetap perlu lancar dengan ruang-ruang yang ada, sebab kalau kita tak lancar macam tahun pertanian ni kita tak buka tirai. Jadi kita buat pelancaran yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan kita laksanakan. Kita laksanakan mana-mana yang memerlukan event yang besar yang masih lagi tersekat kerana SOP MKN dan sebagainya, kita kemudiankan sikit. Dan setakat ni memang hampir setiap minggu saya kira 2 ataupun 3 program seminggu. Kemarin kita ada di Dumun, di Alam Makbah. Kemarin dulu ada dalam sawah padi di Kampung Matan. Minggu lepas ada di pelbagai lokasi. Kalau tengok, kita cuba setkan agenda untuk merakyatkan agenda pertanian. Dan kita tak nak jadi satu agenda lokasi tertentu sahaja. Biar orang tengok tahun pertanian dan agenda pertanian ni meliputi seluruh negeri, daripada Kemama sampai ke Besut, daripada Danau Laut sampai ke atas bukit. Sebab sektor kita ni sektor besar. Sektor besar yang perlu dilibatkan semua kelompok rakyat. Dan setakat ni nampak alhamdulillah rakyat kita sangat teruja dan rasanya dalam tempoh 25 Januari sehingga sekarang ni dah kita masuk hampir pertengahan Mac, kita dah sentuh dah semua sektor. Bahagian perikanan ada, bahagian padi ada, bahagian kelapa ada, bahagian lembu ada, dan insya-Allah kita akan dalam masa terdekat ni satu sejarah besar negeri Terengganu, kita akan agihkan lesen nelayan sampan zon A sebanyak 650 lesen. Yang ni sebenarnya wow factor dalam tahun pertanian kita, sebab dia satu sejarah panjang yang tak pernah berlaku dalam tempoh lebih 40 tahun. Kita ada nelayan sampan seramai lebih kurang 1,000 orang yang dah ke laut daripada muda sampai ke tua, tapi masih tak diberikan lesen. Mereka ni adalah nelayan tulen. Lesen ni dalam tempoh 2-3 tahun adalah beberapa belah dia bagi. Maknanya sangat terbatas dan tidak menyelesaikan masalah. Kerajaan negeri ambil serius masalah ni sebab kita tengok di antara isu utama masyarakat nelayan kita, di samping ketiadaan sumber, kekurangan sumber perikanan, masalah lesen. Kerajaan negeri menubuhkan task force. Kita buat bancian, buat pemutihan, libatkan agensi-agensi berkaitan dan akhirnya kita dapat 800 orang senarai nelayan sampan zon A yang belum ada lesen, dan mungkin
sejarah pertama dalam Malaysia lah, kerajaan negeri tolong angkat permohonan bagi pihak rakyat ke Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Alhamdulillah, untuk peringkat pertama daripada 800, 650 diluluskan. Ni kira jumlah terbesar lah, sebab sebelum ni dalam tempoh 5 tahun ada belah-belah je. 650 orang dalam masa setahun. InsyaAllah kita akan akhirkan menyelesaikan satu masalah yang telah berlarutan. Saya sebut lebih daripada 3 ataupun 4 dekad. Bukan satu masalah yang singkat. Bila tak ada lesen, ada implikasinya. Yang pertama, macam orang bawa kereta tak ada lesen lah. Maka orang cari rezeki pergi ke laut dalam keadaan takut-takut. Yang kedua, mereka tak layak dapat allowance sara hidup nelayan. Yang ketiga, mereka tak layak dapat subsidi minyak. Yang keempat, kalau berlaku apa-apa bencana di laut, mereka dinafikan daripada sebaran bantuan dan pertolongan. Jadi macam lebih daripada anak tiri lah. Sedangkan mereka ni bukan nelayan suka-suka ataupun kita sebut nelayan rekreasi, bukan orang yang pergi ke laut hujung minggu. Mereka ni memang mata pencarian utama ialah sebagai nelayan. Alhamdulillah isu ni selesai. Jadi daripada masa ke semasa tu ada beberapa program-program yang mungkin berskala kecil, skala sederhana, ada yang wow factor, gitulah kita atur sebanyak 72 program semua sekali dalam masa setahun ni, termasuklah di dalamnya 13 projek. Boleh kata agak pantas lah, bukan agak pantas, sangat pantas perkembangan tu. Orang kata dia sangat telah meliputi hampir keseluruhan sektor pertanian itu sendiri, perkembangan tahun pertanian ini. Jadi doktor, pastinya dalam pelaksanaan itu ada cabaran, dan bagaimana ya doktor memastikan ataupun memantau sistem pengagihan peruntukan itu sampai secara saksama dan sampai kepada golongan sasaran itu sendiri. Baik, cabaran memang biasa. Tak dinamakan kehidupan kalau tak ada cabaran. Kalau tidur pun ada cabaran. Apatah lagi bila kita bekerja. Jadi bila kita bekerja, lagi dekat kita dengan rakyat, sebenarnya lagi banyak timbul rasa tak puas hati. Memang begitu kaedahnya. Contohnya, kita pergi ke Dong, orang Kemaman kata, dah Kemaman tak siapa lagi. Kalau kita duduk diam tak pergi mana-mana, orang tak tanya. Kemudian kita jumpa dengan nelayan, peternak kata, dah kandang kami bila nak mari. Kita pergi dalam baruh padi, orang yang tanah timun kata dah timun tak mari tengok. Dia biasa, bila kita bekerja dia akan timbul komen-komen, persoalan-persoalan. Tapi itulah kata kesukaan kita berkhidmat kepada rakyat, dan mustahil untuk kita cover semua sekali. Tapi sekurang-kurangnya kita tampilkan inilah kerajaan yang nak jaga rakyat, kerajaan yang prihatin, dan hampir mustahil semua sektor ni Exco boleh sampai belaka. Sebab itulah kita kerja sebagai satu pasukan. Kita ada Exco, kita ada timbalan Exco, kita ada jabatan-jabatan. Sebenarnya jabatan yang berada di bawah portfolio saya banyak, 33 jabatan. Wow. Daripada 33 jabatan ni, hanya 2 sahaja jabatan negeri, iaitu pertanian dan veterina. Baki adalah jabatan persekutuan. Bagaimana kita nak link kerajaan negeri dengan jabatan persekutuan bekerja dalam satu pasukan? Ini adalah satu cabaran yang kita lalui dalam 2-3 bulan yang pertama, dan akhirnya kita boleh bentuk satu pasukan yang mantap. Bila kita boleh bentuk satu pasukan yang mantap, kita ni dah macam satu keluarga. Kita tak perlu jadi seorang pemimpin yang dihormati, tapi kita perlu jadi seorang yang saling menghormati. Kalau pemimpin yang dihormati ni, dia seorang yang dihormati. Saling menghormati maknanya ada timbal balik, ada memberi dan menerima. Dan alhamdulillah nampak jabatan-jabatan selesa. Bila hasrat kita sebagai teraju dapat dihadamkan dengan jelas oleh jabatan-jabatan pelaksana, mereka nampak apa yang kita nak. Kalau ada apa-apa yang terkeliru semua sekali, benda ni kita rungkai dalam mesyuarat penyelarasan. Dan untuk pelaksanaan Tahun Pertanian Terengganu, kita ada sekretariat yang dinamakan Sekretariat Tahun Pertanian Terengganu, yang diketuai oleh seorang CEO. Jadi sekretariat ni lah yang akan menyelaraskan 72 program yang saya sebut tadi, dan 13 projek. Bajet-bajet memang semua ada tajuk dia. Setiap bajet ada tajuk dan ada kod dia. Jadi bukan kata 25 juta tu dia bagi lamsam gitu, tak, ada tajuk. Dan bajet ni ada pegawai pengawal dia. Siapa pegawai pengawal dia? Inilah pengarah unit perancang ekonomi negeri.
Jadi bukan duduk pada Esko Pertanian. Esko Pertanian mempengurusikan jawatan kuasa pertanian, industri makanan, peladangan, komoditi dan pembangunan luar bandar. Di bawah tu kita masih ada berpuluh-puluh jawatan kuasa lagi yang dipengurusikan, termasuklah jawatan kuasa teknikal. Cuma kita perlu maklum prosedur keuangan kerajaan ni memang dia melalui prosedur yang ketat. Yang ketat, bukan kata holo Esko Pertanian boleh saing terus keluar duit, tak. Sebab ada pegawai pengawal. Dan apabila bajetnya sampai peringkat jutaan ringgit, dia perlu melalui pegawai keuangan negeri dan sebagainya. Jadi pemantauan ni detail. Yang pentingnya biar kita tengok dari segi susu galunya ke mana duit tu pergi dan pastikan dia dilaksanakan dengan betul. Termasuklah saya sangat tekankan biarlah harga yang munasabah. Mana kalau benda tu RM5, mesti RM5. Jangan jadi RM9 ataupun RM8. Budaya ni kita cuba buat. Maknanya seberapa minima yang mungkin bajet tu kita cuba jimatkan, dan di antaranya kita cuba jimatkan bajet dengan mengadakan program gotong royong. Macam penyelenggaraan sistem pengairan, penyelenggaraan ladan. Kalau kita letak dalam mentaliti rakyat kita, nanti kerajaan akan buka tender, kerajaan akan beri kontrak, ada orang mari bersih, lekat gitulah dalam kepala mereka. Tapi cuba kita ubah minda. Contohnya kawasan sawah padi, primary kena parit saluran utama yang besar. Yang ni tak apalah, kita buka tender sebab dia memerlukan peralatan yang agak mahal dan sebagainya. Tapi macam secondary canal, tertiary canal, longkang-longkang kecil, yang ni takkanlah kita nak buka tender juga. Benda yang boleh kita bersih dengan cok, rupuk atas batas yang boleh kita sama-sama meseng, semut-semut yang boleh kita sama-sama tebah, takkan yang nak buka tender juga. Jadi kita nak supaya kita ubah minda. Ada benda-benda kerajaan perlu buka tender, ada benda-benda kita kena sama bekerja. Dengan sendirinya kalau sepatut kita belanja RM50,000, kita boleh belanja 10 ataupun RM15,000. Okay. Contohnya saya pergi satu kawasan padang rumput di Mengabah Bakun, Kuala Nerus. Padang rumput ni 10 hektar. Okey, penternak dia ada dalam 40 orang. Okey, tak cukup 40 orang dengan keluasan 10 hektar. Masih ada lagi Rizak Padang Ragu yang ada hutang gelam. Okey, penternak mohon supaya kita nak besarkan Padang Ragu. Okey. Saya kata boleh. Dalam hutang gelam tu ada kayu-kayu gelam. Okey. Boleh tak penternak sini pakat dia tebang, kayu gelam tu kita buat tiang pakat? Boleh. Okey, kemudian kita sewa jentolok ataupun kes daripada jabatan, kita cuci menggunakan kes milik jabatan kita yang ada di pejabat daerah, yang ada di majlis daerah, ada di jabatan pertanian dan sebagainya. Kita manfaatkan jentera kita. Lepas tu kita buatlah jamuan sikit. Semua penternak mari, kemudian kita pakat tabur benih, jadinya pagar kita buat. Cuci, kita pakat cuci. Dia jadi sense of belonging tu lebih tinggi. Sebab padang rumput ni siapa buat? Kami buat. Kalau kita buka tender, semua kerajaan buat, dia tak ada rasa kekitaan. Kita cuba semai semangat begitu supaya rakyat kita tak berfikir semua benda ni mesti kerajaan buka tender. Idea ni timbul lepas daripada saya pergi melawat di satu infra, Taman Kekal Pengeluaran Makanan. Kita tengok banyak semut. Taman Kekal Pengeluaran Makanan tu tumbuh semut. Bila tanya peserta dan pekerja situ sebab apa tak cuci, dia kata kawasan kerajaan buka tender lah, cuci dia. Jadi cara berfikir tu ialah cara berfikir yang sangat silap, dan kita cuba ubah dengan sendirinya. Bajet kita boleh jimat. Sebab sebanyak mana sekalipun bajet pertanian disalurkan, dengan 70% rakyat yang ada dalam sektor ni hakikatnya dia tak cukup. Bila tak cukup, kita perlu berjimat dari segi pelaksanaan dan pastikan penyalurannya adalah tepat dan betul. Okay. Alhamdulillah, masya-Allah. Maknanya kata dari segi pemantauan tu, dan juga kita membudayakan cara berfikir yang betul lah kepada petani-petani kita, insya-Allah. Jadi sedikitlah rumusan yang untuk terakhirnya, rumusan dan harapan doktor terhadap tahun pertanian Terengganu ini. Saya simpulkan merancang memang memerlukan satu kepakaran dan kesungguhan, tapi melaksanakan lebih banyak lagi cabaran. Cumanya apabila benda yang berat kita pikul bersama, kita anggap sektor pertanian ni adalah sektor kita,
Okey. Semua rakyat Terengganu dialu-alukan untuk terlibat dalam sektor pertanian dengan skala masing-masing. Sekurang-kurangnya boleh untuk keperluan keluarga kita. Walaupun kita duduk di kawasan bandar, kawasan pekan, kawasan kampung, kawasan desa, hakikatnya kita boleh bertani dengan pelbagai teknologi yang kita ada sekarang ni, supaya kita dapat menghasilkan satu sumber makanan yang bukan setakat halal, bersih, berkat dan selamat untuk keluarga kita. Dalam masa yang sama, dia menjadi satu sumber ekonomi. Sebab kalau tanya orang kampung, tanah ni untuk apa? Jawapan paling mudah, nak pitih. Itu jawapan yang paling jujur. Dan memang semua orang tanah nak pitih. Jadi kita perlu fikir supaya dia jadi satu sumber ekonomi, di samping dalam masa yang sama dia jadi satu sumber makanan. Jadi petani-petani sebenarnya bekerja dalam satu sektor yang sangat mulia, memberikan makanan kepada diri sendiri, keluarga dan juga orang lain. Ini satu kerja yang sangat mulia. Dan mudah-mudahan Allah memberkati kita, mengurniakan kepada kita kemudahan-kemudahan dan memberikan kelapangan dalam kita mengatasi masalah-masalah dan cabaran-cabaran yang timbul. Terima kasih. InsyaAllah. Semoga apa yang harapan doktor tadi dapat dicapai, seterusnya melestarikan ekonomi rakyat itu. Jadi terima kasih doktor sekali lagi di atas kesudian menerima kunjungan daripada Lumbana TV dan berkongsi berkenaan perkembangan terkini Tahun Pertanian Negeri Terengganu 2021. Jadi terima kasih juga kepada penonton yang sudi menonton sehingga ke akhir rancangan, dan terus kongsikan video ini untuk manfaat mereka di luar sana dan mendapat maklumat terkini berkenaan usaha-usaha kerajaan negeri Terengganu untuk kebajikan rakyat. Jadi sekian dulu daripada kami, pihak Lumbana TV. Nantikan kami di lain siaran. Dengan itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.